Ani bagi Hina binti Aiza. Umur saya 4 tahun. Ready? Dah. Apa? Color. Color ni. Merah, biru, hitam, merah, purple, kuning, hijau, merah, biru, hijau, kuning, purple, hijau. Dia bentuk apa? Kafan. Kapal. Pal. Dah siap color. Color kafan. Okey. Assalamualaikum, saya Natasha Alia binti Asinata, nombor matrik D210120. Saya akan menerangkan tentang 3.1 iaitu mengenal pasti masalah. Kanak-kanak yang bernama Hani Balkis Kristina mempunyai masalah tingkah laku positif dan negatif. Kanak-kanak ini mempunyai masalah tingkah laku positif iaitu pintar cerdas. Berdasarkan individu yang saya kaji ini, dia cepat mengenal pasti warna yang hendak digunakannya dan mengetahui tentang apa yang sedang dilakukannya. Contohnya, kanak-kanak ini dan kakaknya mahu menjalankan aktiviti mewarna bersama dan dia tahu apa yang perlu dilakukannya. Antara punca yang melibatkan masalah tingkah laku adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu keluarga, rakan sebaya, sekolah, masyarakat dan budaya. Contohnya, suasana persekitaran sekolah yang kurang kondusif akan menyebabkan masalah tingkah laku dan juga aktiviti pengajaran atau pembelajaran membosankan seperti alat bantu mengajar yang tidak menarik. Cara penyampaian guru yang sukar difahami oleh murid turut mengakibatkan berlakunya masalah tingkah laku. Kaedah pengurusan tingkah laku. Antara salah satu kaedah pengurusan tingkah laku ialah kaedah komunikasi. Kanak-kanak mempelajari komunikasi dengan meniru dan berinteraksi dengan orang dewasa yang merupakan model ikutan mereka. Seterusnya, kaedah pembetulan. Kaedah ini dapat dilaksanakan dengan menangani sebarang masalah. Pengubahsuaian tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta menjaga suasana bidik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik atau kaedah tindakan pembetulan. Merupakan perbuatan seseorang dan perkataan yang dikeluarkan dari seseorang individu yang boleh dinilai, diukur dan diperhati sama ada secara terus atau tidak. Dalam tugasan ini, banyak melibatkan masalah tingkah laku kanak-kanak dan banyak memberi pengalaman baru terhadap diri saya. Memandangkan kebelakangan ini, tingkah laku bermasalah sering dibahaskan di kalangan masyarakat umum dan tugasan ini melibatkan masalah tingkah laku kanak-kanak dan cara menyelesaikan masalah perilaku negatif. Oleh itu, saya sebagai pemerhati perlu teliti melihat tingkah laku tersebut. Dengan ini telah membuktikan bahawa tingkah laku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dan aktiviti kehidupan seharian seseorang individu dan memberi kesan buruk kepada individu lain dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Umumnya, kanak-kanak telah menerima didikan awal dari rumah oleh ibu bapa, kemudian melangkah ke fasa pertama persekolahan iaitu di taska atau tadika. Sebelum ke fasa seterusnya, dari awal peningkatan umur mereka perlulah dibentuk mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Dari sini kita dapat melihat peranan setiap individu dalam usaha melahirkan individu yang berguna pada masa akan datang. Sebagai seorang guru, kita perlulah memainkan peranan dalam membentuk tingkah laku murid-murid semasa di sekolah. Manakala ibu bapa pula perlulah memerhati dan mendidik anak-anak mereka di rumah. Kesalahan dalam tingkah laku kanak-kanak itu merupakan asam garam kehidupan bagi seseorang guru. Bab kata pepatah, adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Mengurus masalah tingkah laku kanak-kanak bukanlah perkara yang mudah. Ada kalanya ianya dapat dikawal dan ada juga masa di mana guru perlu memberhentikan proses pengajaran dalam bilik darjah. Kita perlulah sentiasa mengawal dan menitik beratkan nilai murni dalam diri mereka. Contohnya, kanak-kanak lebih suka bermain berseorangan daripada berkumpulan. Kanak-kanak ini juga sukar untuk berkongsi sesuatu barang kepada orang lain. Dengan adanya kanak-kanak sebegini, kita sebagai seorang guru dan orang sekeliling perlulah mengajar mereka berkongsi bersama dengan orang lain. Akhir sekali, dengan adanya tugasan ini, saya dapat lebih mengetahui cara dan tingkah laku apa yang kanak-kanak tunjukkan dan mempelajari tingkah laku kanak-kanak bermasalah yang harus ditangani oleh guru dengan bijak dan kreatif supaya dapat meneruskan proses pembelajaran dan pengajaran tanpa menangguhkannya. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah. Dengan ini juga saya dapat menyelesaikan masalah jika perkara di atas berlaku pada diri saya atau di sekeliling saya. Jangkaan tingkah laku kanak-kanak yang berubah-ubah akan menyebabkan para pendidik dan penjaga menjadi letih untuk melayan kerana mereka. Hal ini telah menyebabkan ibu bapa membiarkan mereka berhenti melakukan perkara tersebut tanpa dipantau dan berhenti dengan sendirinya. Jangkaan yang selalu dibuat oleh mereka selalunya lebih rendah dari yang terjadi. Ini terjadi kerana mereka keliru antara sifat kanak-kanak itu sendiri dan perkara itu tidak boleh diubah dan dibentuk lagi kerana itu merupakan sifat asli mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Najiyah binti Muhammad Siddiq ingin membentangkan tentang ketakutan dan fobia. Fobia boleh didefinisikan sebagai ketakutan yang terus-menerus, berlebihan, tidak realistis terhadap sesuatu objek, orang, haiwan, aktiviti dan situasi. Keadaan ini adalah salah satu jenis gangguan kecemasan yang pernah dialami oleh seseorang yang membuatkan mereka ingat akan sesuatu perkara setiap kali mereka perlu. Ketakutan adalah sebuah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari diri manusia. Sejak lahir, manusia memiliki naluri bertahan hidup yang diperlukan untuk merespon adanya bahaya atau rasa tidak aman dengan memunculkan rasa takut. Perbezaan yang paling ketara yang dapat dilihat dari fobia dan rasa takut ialah cara menanggapi dan bagaimana keduanya datang dari diri sendiri.